Pernahkah kau dengar katanya, sudah gelap pagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Ia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Nathan. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat siang semuanya, bagi saudara. 亲爱的弟兄姐妹，好， Mari kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita. 我们要思想神的话语。 Sebelumnya mari kita membuka bagian firman Tuhan, 我们打开圣经， Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. 约翰福音第3章16节， Kemudian kita juga akan membaca 1 Yohanes pasal 4我们也要读到约翰一书第4章 ayat 10. 第4节。 Yohanes pasal 3 ayat 16 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们首先用华语来念约翰福音第3章16节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Mari kita melihat surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 我们再来打开约翰福音一书第4章第4节。 Firman Tuhan berbunyi demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita masuk di dalam doa. 我们先进入祷告。 Sekali lagi Tuhan, kami mohon Tuhan menuntun setiap hati dan pikiran kami. Sekali lagi Tuhan, tuntun kami untuk mengenal kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang memulihkan hidup kami. Tuhan, kami serahkan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami memahami apa yang dibicarakan, apa yang diberitakan. Dan sekali lagi firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 3:16. 约翰福音3章16节， Ini merupakan satu ayat firman Tuhan yang sudah sering kita kenal. 我们很熟悉的经节， Satu ayat yang tidak asing, bahkan kita bisa menghafal bagian ini. 我们甚至能够背起来的经节。 Baik saudara, Yohanes 3:16 kalau dibaca pada saat Natal, 如果我们在庆祝圣诞节的时候读约翰福音3章16节， akan memiliki nuansa yang berbeda jika kita baca pada saat hari Jumat Agung ini. 有不一样的体会，比起我们在受难节的时候读这段经节。 Ketika saat Natal kita merayakan bahwa Allah mengutus anak tunggalnya untuk datang menyelamatkan kita. 当圣诞节我们纪念神差他的独生爱子来到世间救我们， Dikatakan yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 反信他的不至灭亡，反得永生。 Seringkali ayat ini dipakai semacam ayat yang menjadi jaminan keselamatan kita. 这张经节好像给我们一个保证，我们的得救的保证。 Namun saat Jumat Agung ini, 当在这受难节， ketika kita membaca ayat ini, 我们读到这段经节的时候， kita memperhatikan Bapak Saudara, 我们仔细来看， bahwa ayat ini bukan hanya bicara tentang jaminan keselamatan bagi kita, 这张经节不单是得救的保障， tetapi ini tentang pengorbanan Allah. 也是神所以我们所付出的一切。 Allah berkorban memberikan anaknya bagi kita Bapak Saudara. 上帝他把他的独生爱子赐给我们， Bagaimanakah kita dapat memahami pengorbanan yang Allah lakukan ini?
我们怎么样来体会神对我们的爱，他所付出的一切代价， sehingga kita mengalami pemulihan dalam kehidupan ini. 使到我们得着医治。 Mari kita memulai dengan melihat tanpa kasih tiada pengorbanan. 如果没有爱，就没有付出。 Cinta dan pengorbanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 爱肯定有付出的，不能够分开。 Cinta yang sungguh-sungguh pasti ada pengorbanan yang besar dilakukan. 真正的爱肯定要有付出代价的。 Baik saudara, ketika kita sungguh-sungguh mencintai seseorang, 当我们真的爱某个人， tetapi tidak mau berkorban, 不肯为他牺牲， tentu agak diragukan cinta kita, bukan? 这个爱值得我们质疑。 Baik saudara, kita ingat pada Yakub. 我们记得雅各， Yakub bekerja 7 tahun untuk Rahel. 他为了拉加，他做去年的工， Dalam Alkitab mengatakan karena cintanya kepada Rahel, 因为他对拉加的爱， 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. 他看这去年过得好如几天而已。 Cinta ada pengorbanan. 爱有付出代价。 Yohanes 3:16约翰福音3章16节 menyatakan kepada kita 告诉了我们， bahwa Allah sendiri, 上帝本人 Bapa pencinta yang paling besar. 天父的爱， Yohanes mencatatkan bahwa karena begitu besar kasih Allah, 上帝的爱如此的大。 Mari saudara lihat penekanan yang diberikan Yohanes. 我们看到约翰的在这里的强调， Bukankah kasih Allah itu sudah besar? 上帝的爱本来就是很大， Kasihnya sudah besar. 很大他对我们的爱是非常的大。 Namun Yohanes menekankan sekali lagi, karena begitu besar. 可是在这里，他在强调，上帝对我们的爱如此的深。 Artinya apa? Artinya 意思是什么呢？ bahwa sungguh-sungguh besar kasihnya kepada kita. 上帝的爱是很者的长阔高深。 Kita bicara kasih Allah sudah besar, 当我们诉说神的爱何等的大， tetapi Yohanes membawa kita untuk berpikir karena begitu besar. 甚至我们很难个描述他的爱的那么大。 Artinya tidak bisa kita ragukan lagi akan kasih Allah yang besar itu. 我 dalam 们 hidup 不 kita. 用质疑上帝对我们的爱。 Saudara, akan tetapi 不过， Yohanes tidak hanya bicara tentang kasih Allah yang besar, 约翰不单说到上帝的爱， tetapi juga tentang pengorbanan yang besar. 也提到神的牺牲。 Ketika Allah mengasihi manusia yang berdosa, 当上帝爱罪人的时候， Allah juga melakukan pengorbanan yang besar. 上帝也付出了代价， Seperti yang dikatakan Paulus, 如同保罗说的， Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 上帝已经证明了他对我们的爱， Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. 因为当我们做罪人的时候，上帝耶稣已经为我们而死。 Ketika kita masih berdosa. 就是当我们还是活在罪人的时候， Saudara 上帝已经为我们死。 Roma 5 ayat 8 dikatakan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 罗马书5章8节这样说：当我们还做罪人的时候，耶稣已经为我们的罪而死。 Lebih dalam lagi kita perhatikan Yohanes pasal 3:16, saudara. 在约翰福音3章16节，我们再看， Dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 甚至将他的独生子赐给他们。 Di sini menyatakan bahwa Allah memberikan anaknya untuk dikorbankan. 就是上帝把他的孩子献上，为我们而死。 Cinta kasih Allah itu adalah cinta yang berkorban. 他的爱是有带牺牲的爱， Saudara perhatikan, jelas yang dikorbankan di sini bukan barang 不是供物， ataupun binatang, 不是祭物， melainkan anak tunggalnya. 可是他的独生爱子。 Artinya apa? Anak satu-satunya, saudara. 意思是他的独生子。 Bukankah kalimat ini mengingatkan kita tentang Abraham? 这个给我们回顾了亚伯拉罕。 Abraham diperintahkan Allah untuk mengorbankan Ishak, anak tunggalnya.
上帝叫亚伯拉罕献上以撒。 Namun kita tahu Abraham tidak jadi melakukannya. 我们知道亚伯拉罕不曾献上以撒， Karena Tuhan ingin menguji iman Abraham. 因为上帝要试探亚伯拉罕。 Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah melakukannya bagi kita. 可是我们看见这里，上帝为我们献上他的独生子， Ia menyerahkan anak tunggalnya bagi kita. 他的独生子已经给我们。 Dalam hal ini ada seorang teolog abad 19 yang bernama Soren Kierkegaard. 一位神学家Soren Kierkegaard 这样说， Dia mengatakan berkenaan dengan kisah Allah memberikan anak tunggalnya. 关于上帝把他的独生子赐给我们， Dia katakan Tuhan tampaknya berlawanan dengan dirinya sendiri. 好像上帝以己为敌， Menyerahkan anak tunggalnya 他把他的独生爱子 karena 赐给我们， kasihnya pada manusia yang 因为他 berdosa. 的爱如此的大， Yang rela mengorbankan anak tunggalnya. 他愿意把他的独生爱子赐给我们。 Baik saudara, 弟兄姐妹， ada seorang hamba Tuhan. 有一位上帝的仆人， Di dalam khotbahnya dia berimajinasi demikian mas saudara. 他这样想象， Seandainya Allah meminta 倘若上帝 meminta kepadanya yaitu anaknya. 要我们的孩子， Hamba Tuhan ini punya 3 orang anak. 我这个仆人有3个孩子， Dia berimajinasi mas saudara. 他在想象， Jikalau anak pertama diberikan kepada Tuhan, 如果第一个孩子给上帝， anak pertama ini mukanya itu persis dengan papanya. 这个长子长得很像他的父亲， Boleh katakan fotokopian papanya anak pertamanya 如 ini. 同复印出来的孩子， Sangat mirip dengan dia. 很像他。 Bagaimana mungkin saya bisa memberikan kepada Tuhan? 我怎么舍得给上帝？ Lalu dia berpikir anak kedua. 他在想次子， Anak kedua ini adalah perempuan. 第二个是女儿， Saudara, perempuan satu-satunya diberikan kepada Tuhan, ya tidak ada anak-anak perempuan lagi. 唯独一个女儿，怎么舍得给呢？ Dan anak ketiga 第三的 adalah anak bungsu. 最小的 Dia pun tidak rela untuk memberikan. 也舍不得， Akhirnya di dalam imajinasinya itu, 他在想象， tidak ada seorang pun yang ia dapat berikan anaknya kepada Tuhan. 没有一个他能够给上帝。 Faktanya Bapak Ibu Saudara, 这个正是 Allah memberikan anak tunggalnya bagi kita. 上帝赐给了我们他的独生爱子， Bukan hanya saja anak tunggal, tetapi anak yang dikasihinya. 不单是独生子，是独生爱子。 Saudara ingat pada waktu Yesus dibaptis, 当耶稣受洗的时候， terdengar suara Allah Bapa berkata, 天父如此说 "Inilah anakku yang kukasihi, 这是我所爱的，我所爱的子， kepadanya aku berkenan." 我喜悦他。 Saudara, kasih yang besar diwujudkan dengan pengorbanan anak tunggal dan dikasihi Tuhan. 他的爱付出了他独生爱子给我们， Kasih yang besar diikuti dengan pengorbanan yang besar untuk menyerahkan nyawa anaknya untuk kita. 他把他的独生爱子的生命赐给我们， Bapa menyerahkan anaknya, 把他的孩子付出去， anak menyerahkan nyawanya. 孩子把他的生命献上。 Di sini kita harus memahami bahwa bapa dan anak sama-sama menanggung harga penyerahan diri. 在这里，我们必须了解，父与子同样付出， Meskipun secara berbeda, Bapak Saudara. 虽然各位不同， Anak menderita dengan mati. 神子要受死， Bapa menderita karena kematian anaknya. 天父要伤心，因为他要赐他的独生爱子。 Artinya duka cita bapa sama pentingnya dengan kematian anak. 天父的伤心与父子神子的死一样的价值。 Inilah arti sebuah pengorbanan yang sesungguhnya. 这个就是付出的爱所付出的代价的意义。 Tanpa kasih tiada pengorbanan. 没有爱就没有付出。 Maka tepatlah yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 所以约翰一书第4章第10节这样就说的对， Dikatakan inilah kasih itu. 这就是爱。 Saudara, Yohanes adalah orang yang sangat teliti berbicara tentang kasih.
约翰福音时常提到爱， Dia tidak sembarangan, 他没有随便说到这个爱， sehingga seringkali dia dijuluki Rasul Kasih. 所以他们说他是爱的使徒。 Dia katakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, 不是我们先爱上帝， tetapi Allah yang telah mengasihi kita 可是上帝先爱我们， dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 他差他的独生爱子，为了拯救我们。 Mari saudara lihat, 我们看， digerakkan oleh kesempurnaan kasihnya yang besar, 因为他的完全的爱来带领， Allah di dalam Kristus menjadikan dirinya sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. 耶稣基督成为献上自己，为了救赎我们。 Tanpa kasih tiada pengorbanan. 没有爱就没有牺牲， Baik saudara, Allah telah menunjukkan kasihnya 上帝已经证明了他对我们的爱， yang ditunjukkan dengan memberikan anaknya. 以赐给他的独生子给我们。 Maka itu berarti ia pasti telah memberikan dirinya. 这个也是证明了他已经把自己给了我们， Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri dikorbankan bagi kita. 他不把他独生爱子保持下来，他已经赐给我们， Artinya dirinya sendiri juga di dalam hal ini. 也是包括了他自己。 Baik saudara, di sini kita belajar satu hal, 在这里我们学习到一件事， bahwa kasih itu harus otentik. 爱必须真诚， Kasih itu harus sesungguhnya, sungguh-sungguh. 爱必须真实。 Kasih yang otentik itu ditandai dengan pemberian diri yang tidak terbatas. 纯真的爱是毫无保留的爱， Bukan sesuatu yang dibatasi, bukan sesuatu yang limitasi. 不是我们有限制，有留一部分的爱， Bukan juga kepalsuan kasih 也不是假戏 atau 假爱， kasih yang memanipulasi orang lain, bukan. 是欺哄人的爱。 Tetapi ketika kita belajar mengasihi, kita berani ambil resiko. 可是当我们真的去爱，我们要有付出。 Sekalipun tanpa ada kepastian akan keberhasilan. 虽然充满未知之数， Saudara, inilah kasih dengan pengorbanan itu. 这是爱与代价， Seperti halnya yang telah ditunjukkan oleh Allah Bapa yang menyerahkan anaknya bagi kita. 如同天父如此怎么样爱我们所表现出来的。 Bagaimana dengan kasih kita dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, saudara? 当我们来看我们自己爱在我们生活里面是如何呢？ Apakah kita mengasihi orang lain dengan pura-pura? 我们是否是真的去爱别人呢？ Bahkan kita memanipulasi kasih kita. 或者我们就做个表面给人家看而已呢？ Kita tidak menjadi otentik lagi untuk mengasihi. 我们不是真的去爱， Kita tidak mau berkorban. 我们不肯付出， Kita selalu membatasi diri kita untuk mengasihi. 我们限制自己去爱别人。 Saudara, mari kita murnikan kasih kita kembali. 但愿我们再一次检讨我们的爱， Di momen Jumat Agung ini, 在这个受难节， mari kita lihat kembali kasih yang siap berkorban. 我们看一个已经预备好了付出的爱， Kasih yang siap bayar harga 肯付出代价的爱， untuk Tuhan. 为了上帝， Sebagai murid Kristus, 是耶稣的门徒。 sepanjang bulan Maret kita mendengarkan khotbah bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus. 这个3月份以来，我们一直学习到如何成为耶稣的门徒。 Kiranya firman Tuhan itu terus menggema bagi kita. 但愿上帝的话语一直在我们心里工作， Bagaimana kita siap untuk berkorban bagi 直 Kristus. 到我们已经预备好为主牺牲， Berkorban bagi komunitas kita. 为了我们的信徒牺牲， Ini juga bicara tentang gereja kita. 也是为了我们的教会。 Berkorban tentang keluarga kita. 我们为了我们的家庭，我们要付出。 Pasangan hidup kita bukan dibenci. 我们的配偶不是为了讨厌， Anak-anak kita bukan dibenci. 我们的孩子不是为了讨厌， Papa, mama, mertua kita bukan dibenci. 我们的岳父岳母不是为了讨厌， Tapi dikasihi. 是为了我们要去爱他。 Dengan demikian Bapak Saudara, 弟兄姐妹， barulah pengorbanan kita berarti. 我们的付出才有意义。 Jangan pernah mengatakan mengasihi tetapi tidak mau berkorban. 不要说你爱
倘若你不要牺牲或者付出。 Mari bagi saya dan saudara juga belajar satu hal ini. 但愿我们在这个爱的功课上要进一步学习。 Jangan pernah kita mengatakan aku mengasihimu tetapi aku tidak mau berkorban. 不要说我要爱，可是我不要牺牲。 Kita masuk yang kedua, tanpa pengorbanan tiada pemulihan. 我们再进第二项， Kita melihat 没有付出。 bagaimana Allah mengutus anaknya 我们看见上帝差派他的独生子， untuk mati sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 做了馨香的挽回祭。 Pengorbanan Kristus ini jelas bicara tentang penderitaan dan kematiannya di kayu salib. 这个挽回祭就是诉说耶稣在十字架的死。 Baik saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan di hari Jumat Agung ini. 在这个受难节的时候，我们来思想这一段。 Di antara banyaknya penderitaan Kristus, saya ingin mengajak merenungkan satu hal, yaitu penderitaan fisik ketika Yesus dicambuk. 从受难节的过程里，我们要来思想耶稣在受鞭打的时刻。 Saya ingin mengajak kita untuk melihat betapa besar pengorbanan yang Yesus lakukan bagi kita yang berdosa ini. 我们要看耶稣为我们这个罪人所受的苦。 Baik saudara, sebelum seseorang dicambuk, 当一个人还没有接受这个鞭打的时候， pakaiannya itu dilucuti. 他要把衣服脱下， Tangannya diikat dengan erat pada sebuah tiang yang tegak. 他要被绑起来， Ya kira-kira seperti begini Mas Saudara. Ini 他摆在一个木 mengikat 杆 begini. 上， Sehingga daging di tubuh itu terentang dan siap dicambuk. 好像他要预备被鞭打， Cambuk yang diberikan pada Yesus bukan cambuk kuda Pak Saudara. 不是鞭打马的鞭。 Cambuk ini dengan ganggang yang terdiri dari 7 ulir. 这个鞭子有7条线， Tiap ulir itu terdapat 7 mata seperti mata kail. 每线有7个钉。 Baik saudara, sekali cambuk 一次鞭打 berarti ada 7 ulir. 有7条线， 7 ulir itu ada 7 mata. 有每 Masing-masing 线有 ada 7 7 个 mata. 钉。 Kita bisa menghitung, bisa menghasilkan 49 luka yang merobek kulit sampai daging. 每一次的鞭打可以产生Pecah. 49个伤痕。 Pencambukan seperti biasa dilakukan orang Yahudi itu tidak boleh lebih dari 40 kali. 犹太人他们的习俗，鞭打的刑罚不可以超过40次。 Akan tetapi yang mencambuk Yesus ini bukan orang Yahudi, tetapi prajurit Romawi. 可是这个刑罚的人不是犹太人，乃是罗马兵丁， Diperkirakan bisa lebih daripada 40 kali. 有可能超过40次。 Karena pasukan Romawi tidak pernah menghitung ketika mencambuk. 罗马兵丁从来不算他已经鞭打几次。 Seorang penafsir Alkitab Leon Morris mengatakan, 一个解经家呢，马里斯如此说： cambukan Yesus itu 这个对耶稣的鞭打， dari punggungnya bisa dilihat sampai ke dalam bagian tubuhnya. 从他的背部可以看得很清楚，他的伤痕累累， Begitu hancur seperti bubur punggungnya. 他的背部受伤得很厉害。 Saudara, tidak bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan fisik Yesus pada saat itu. 我们无可想象，耶稣所受的痛苦。 Di sini kita bisa bayangkan betapa besar pengorbanannya bagi kita. 我们看见耶稣所付出的代价，为了爱我们何等的大。 Dalam keadaan demikian, saudara, Yesus mesti memikul salib. 如此的受痛苦的时候，他还要背着十字架。 Kondisi punggung yang hancur itu kemudian dikenakan kain, Bapak Saudara bisa rasakan. 我们可以想象，当你有伤痕累累在你背部，你还要提这个蛮重的十字架走， Kemudian harus memikul salib bergesekan dengan salib atau kayu yang kasar. 这个木要跟你的肉受伤的肉来摩擦。 Jadi beberapa sumber mengatakan tidak mungkin kayu yang dihaluskan, itu kayu yang kasar. 肯定这个十字架的木不是已经磨平的了， Yesus membawa salib itu di punggungnya. 可是耶稣要背这个 Kurang 十 lebih 字架， 75 kilo. 要走7公里的路。 Saudara, betapa perih dan sakit yang tak 我们可想 tertahankan. 象耶稣所受的痛苦， Dengan kondisi demikian, 在这个情况下， namun kita lihat itulah kasih Kristus 这是耶稣的爱， yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. 为我们牺牲了他的生命。 Bukankah Yesus pernah berkata, 耶稣如此说过，
Tidak ada kasih yang lebih besar 没有比这个爱更大的， daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 就是肯为朋友使命的，没有比这个爱更大了。 Saudara, tentu bukan hanya penderitaan fisik yang kita agungkan, 不单是肉体上的受难， tapi keagungan Jumat Agung ini adalah kematian Yesus sebagai pengorbanannya bagi kita. 可是，在受难界的伟大的救恩工程里，我们看见耶稣把生命摆上。 Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani. 在十字架上，耶稣喊着说：“伊利，伊利，拉巴撒巴丹尼。” Saudara, ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa kita bayangkan, 无能想象的， tidak bisa kita pahami sepenuhnya. 我们不能够理解。 Bahwa ada dua pribadi, bapa dan anak yang penuh kasih, yang tidak pernah berpisah menjadi terpisah. 天父如此爱神子，可是他们永远从来不分开过。现在因为罪，他们要分开。 Seorang hamba Tuhan mengatakan ini suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah maupun dalam kekekalan. 历代以来从来没有发生过的。 Kondisi manusia yang berdosa telah memisahkan antara bapa dan anak. 罪已经把父与子分开。 Bapa terlalu suci melihat dosa yang menjijikan. 天父何等的圣洁，不能与罪在一起。 Dosa yang tidak bersatu dengan Allah. 罪不能与上帝同共处。 John Stott mengatakan dosa-dosa kita menutupi sinar dari wajah Bapanya. John Stott 解经家如此说：我们的罪遮盖了上帝的荣光。 Saudara, ada juga pendapat mengatakan dengan berani mengatakan bahwa dosa kita mengirim Kristus ke neraka. 有解经家也是如此说：我们的罪带耶稣进入地狱。 Kalau pengakuan iman rasuli kan kita mengatakan turun ke dalam kerajaan maut. 好像使徒信经的时候，我们念。 Tapi dia melihat bahwa tempat penghukuman itulah Yesus ada, di mana dosa-dosa kita menghukum dia sebelum tubuhnya mati. 就是说，我们把我们一切人类的罪，已经在十字架上他担当了。 Baik saudara, ini perpisahan. 就是说，神子与天父分开， Allah membiarkan anaknya dalam keadaan ditinggalkannya. 圣父抛弃圣子。 Tak heran anak berseru dengan penuh penderitaan dan menyakitkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 我的上帝啊，我的上帝，为何你离弃我？ Saudara, ini satu seruan yang sungguh-sungguh ditinggalkan. 就是被离弃的呼喊声。 Di dalam kegelapan itu, Yesus mutlak sendirian. 在这个黑暗的罪的世界里，耶稣基督孤独一人。 John Calvin mengatakan, 加尔文如此说： jika Kristus hanya mengalami kematian secara tubuh, 倘若耶稣只有肉体的死， kematian itu tidak akan menjadi efektif. 这个死毫无果效。 Akan tetapi ia membayar harga yang lebih besar dan lebih istimewa 可是他付出更大的代价， dengan menderita di dalam jiwanya. 就是他要受罪的惩罚， Siksaan-siksaan yang mengerikan sebagai orang yang dijatuhi hukuman mati dan ditinggalkan. 何等可怕的惩罚！因为在罪担当人的罪的惩罚， Baik saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus saat itu 我们可以想象当时耶稣的受难， ditinggalkan. 被天父离弃。 Sesungguhnya kesatuan Trinitas tidak tercerai-berai. 其实三位一体是不能分开的。 Seruan Yesus di kayu salib menjadi paradoks. 可是，在十字架耶稣的呼喊成为一个悖论， Yang tidak terpisah menjadi terpisah. 不可能分开的成为分开。 Mengapa bisa demikian, Bapak Saudara? 为什么会这样呢？ Karena dosa-dosa kita 因为我们的罪， itu adalah upah yang adil untuk dosa-dosa kita. 罪的工价乃是死， Saudara terkasih dalam Tuhan, 这是上帝的 mari 爱 kita melihat pengorbanan Kristus yang begitu besar untuk kita. 我们呢在看耶稣为我们的罪所 Dia 受的， berkorban untuk memulihkan kita. 为了医治我们，
Bapak Stephen Tong pernah mengatakan, 唐崇阳牧师如此讲过， Allah tidak pernah tidak mengasihi Kristus. 天父没有停止爱过圣子， Tetapi saat itu di kayu salib, 可是当他在十字架上， murka Allah hendak meremukkan dia. 上帝的愤怒要毁灭他， Dia menderita sampai setuntas-tuntasnya. 他受难到尽致。 Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐 dalam 妹， keadaan yang ditinggalkan Allah, 当他被天父离去的时候， di atas salib harus diimbangi dengan satu penegasan Yohanes, 在十字架上，约翰在这里声明， bahwa Allah sedang mendapatkan dunia dengan dirinya di dalam Kristus. 上帝在耶稣基督里和巨人和好。 Inilah Yohanes katakan, Kristus diutus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 上帝差派耶稣成为我人类和上帝的和好， Pendamaian inilah menghasilkan pemulihan Bapak Ibu Saudara. 这个和好带来医治， Inilah yang dimasukkan dalam konteks Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 这是在约翰一书第4章第10节的， Bahwa pengorbanan Kristus dalam mendamaikan Allah dan dunia yang berdosa. 因为耶稣的牺牲使到我们和上帝和好， Saudara, pendamaian ini harus kita pahami bukan dalam arti meredam. 不是为了平息上帝的愤怒， Bukan juga dalam arti meredakan. 不是说为了上帝息怒Bahkan menenangkan kemarahan Allah atau 或者 murka Allah. 平静上帝的愤怒， Bukan Bapak Saudara. 不是的， Bukan seolah-olah ingin membujuk Allah yang sedang marah, bukan. 也不是说劝上帝不要再骂我们， Bukan seolah-olah ingin membujuk Allah untuk bersikap baik terhadap kita yang sudah berdosa kepadanya, bukan. 为了讨好上帝，不是的。 Konsep perdamaian ini pun bukan seperti mantra-mantra yang dibaca. 这个和好在这里的意思，也不像外邦人他们所用的咒语一样， Bukan juga tentang persembahan atau ritual-ritual korban 也不是好像我们宗教仪式里的， untuk mengurangi atau menghentikan kemarahan para dewa, roh-roh atau leluhur yang sedang dilanggar. 要减灾，要使到那些神灵不再惩罚我们， Bukan demikian, Bapak 不 Saudara. 是这样的观点。 Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan. 我们不能做任何事， Tidak ada sesuatu yang dapat kita katakan. 或者我们能做什么， Tidak ada sesuatu yang dapat kita tawarkan. 我们可以付出任何东西， Bahkan tidak ada sesuatu yang bisa menjadi kompensasi untuk dosa-dosa kita. 使到我们可以赎我们的罪， Bukan untuk mengalihkan, meredam atau menenangkan Allah, bukan. 不是来平息上帝的愤怒。 Tidak ada kemungkinan kita untuk membujuk, merayu, ataupun menyuap Allah untuk dosa-dosa kita, bukan. 我们不可能贿赂上帝或者讨好上帝来赦免我们， Pendamaian itu bukan begitu, bukan untuk menyuap Allah supaya mengampuni kita, bukan. 不是说我们以公物来贿赂上帝，使到他赦免我们。 Sebab bagi kita tidak layak mendapatkan apapun selain daripada penghakiman Tuhan. 因为我们不配与上帝讨价还价，使到我们可以不被惩罚。 Akan tetapi kita bisa melihat, Bapak Saudara, 可是我们看到 Allah yang menjadi inisiatornya. 上帝主张， Yohanes katakan Allah sendiri yang mengutus anaknya di dalam kasih dan anugerahnya. 上帝在他的爱里来差派他的独生子， Menjadi pendamaian antara Allah dan kita yang berdosa terhadapnya. 使到我们和上帝可以和好。 Allah sendirilah yang dalam pribadi anaknya telah mati untuk menjadi jalan pendamaian dosa-dosa kita. 上帝透过他的独生子使到我们罪人能够和上帝和好。 Saudara, Allah sendiri yang penuh inisiatif untuk meredakan kemarahannya sendiri. 上帝自己拿主意来拯救我们， Meredakan murkanya dengan adil, dengan memikulnya sendiri di dalam anaknya sendiri. 他自己要为我们拯救我们，来开一条道路。 Saudara, inilah kita bisa melihat bahwa anaknya menggantikan kita. 他的独生子代替我们担当人的罪， Mati untuk kita.
为我们而死， sehingga kita memperoleh pemulihan, 使到我们可以被医治， yaitu pendamaian dengan Allah. 使到我们和上帝和好。 Saudara, tanpa kita mengerti sedalam-dalamnya pengorbanan Kristus melalui kesensaraannya, 当我们不了解上帝为我们的爱的受难何等的长阔高深的时候， kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sampai sedalam-dalamnya. 我们也不可能更进一步的爱上帝。 Kasih kita bisa saja hanyalah kasih yang di permukaan saja. 可能我们对上帝爱你就表面上 Kalau 而 kita 已， tidak sungguh-sungguh mendalami pengorbanan Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. 因为我们不真正的了解 Kasih kita hanya sebatas ucapan bibir, kalimat-kalimat klise. 上帝为他和好，我们和好已经付出他的独生子， Aku 直到我们的 mengasihimu 爱就在嘴唇而已。 Aku mengasihimu Tuhan tanpa mau dan siap untuk melakukan yang lebih bagi Tuhan. 我爱上帝，可是我还没有要为你付出更多。 Kiranya pengorbanan Kristus yang telah menderita bagi kita memulihkan hidup kita, saudara. 但愿耶稣基督的死受难能够复兴我们更爱主。 Ingatlah Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. 你要记得，耶稣已经使我们和上帝和好。 Mari kita hidup dengan taat dan setia dalam kehidupan yang dipulihkan oleh kematian Kristus. 但愿我们也可以顺从上帝，真诚的跟随主。 Dan kita bisa melihat tanpa pemulihan tiada relasi yang baru. 如果我们没有跟上帝和好，我们不能够与上帝相交。 Tanpa pemulihan tiada relasi yang baru. 如果我们不被医治，我们就不能与上帝 Saudara, 相交。 perseteruan kita dengan Allah telah didamaikan dengan Kristus. 我们与上帝为敌，已经在耶稣基督里和好。 Dengan pengampunan terhadap dosa kita. 当我们的罪被赦免， Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tapi menerima kita. 不单赦免我们的罪，可是他已经接受我们。 Dulunya kita adalah seteru Allah. 以前我们的上帝的敌人， Kita memberontak terhadap Allah. 我们背叛上帝， Kita bermusuhan dengan Allah. 我们以上帝为仇。 Dan kita lihat Yohanes mengatakan kita dipulihkan untuk memulai dengan relasi yang baru. 当我们被赦免，我们可以有新的生命。 Saudara, Yohanes menunjukkan dengan jelas 这里约翰详细的讲到， bahwa relasi yang baru itu ditunjukkan dengan relasi kasih. 这个新的关系是在爱里建造的。 Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah sedemikian mengasihi kita, 上帝如此的爱我们， maka haruslah kita juga saling mengasihi. 我们也必须彼此相爱。 Bahkan dikatakan kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita. 当我们彼此相爱，上帝的爱在我们这完成了。 Bukan itu saja, Bapak Saudara. 不单如此， Relasi kasih itu Yohanes katakan perlu dinyatakan. 我们必须讲， Yohanes katakan di ayat 20, 21 ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, 21. 约翰一书第4章20节到 Yohanes 21 katakan 节。 demikian. Jikalau kita berkata aku mengasihi Allah namun membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ia tegaskan lagi, Bapak Saudara, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，这就是说谎的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。 Bapak Saudara, 爱上帝的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。 Bapak Saudara perhatikan di sini 在这里我们看到， bahwa relasi dengan saudara seiman kita. 我们与弟兄姐妹的关系， Memang kata saudara dalam Injil Yohanes itu bisa mengacu saudara kandung, saudara seiman dalam satu komunitas adalah saudara di dalamnya. 约翰所说的弟兄这里可以说亲兄弟，也可以说在教会里的弟兄姐妹。 Ini merupakan satu bagian relasi kita dengan Allah. 这是跟我们与上帝的相交。 Dengan kata lain, bahwa mengasihi saudara 当我们爱弟兄姐妹， merupakan bagian dari kasih kita kepada Allah. 是我们爱上帝的一样在里面。 Oleh sebab itu, Bapak Saudara, 所以 kita tidak dapat memahami relasi kasih itu jikalau kita lepaskan dari kematian Kristus di kayu salib.
我们不明白真爱，倘若我们背离了十字架。 Karena apa? Karena pengertian relasi kasih di luar salib Kristus adalah pengertian kasih yang tidak sempurna. 当一个爱不在十字架里的爱，他的爱是不完全的。 Sekali lagi saya mengutip dari John Stott mengatakan definisi kasih yang tepat hanya dapat kita temui di Kalvari. John Stott 这样子说过，真爱能够理解，就在十字架里才能够真正的明白什么是爱。 Salib Kristus yang melambangkan pengorbanan Kristus. 十字架代表耶稣的所付出的代价， Harus menjadi ciri khas dari semua relasi kita dalam komunitas Kristus. 成为我们基督徒的榜样。 Sebab itu kita tidak hanya telah menerima kasih Allah, 我们不单接受上帝的爱， kita harus merespon dan mewujudkan kasih Allah itu di dalam relasi kehidupan kita dengan saudara kita. 我们必须回应上帝的爱在我们生命里表露在我们和爱弟兄姐妹的相处的时候。 Jika tidak, Bapak Saudara, 如果没有， jika tidak, 倘若没有， maka tidak ada bukti bahwa kita telah mengalami kasih Allah 我们就无可证明我们真的爱上帝， dan sekarang sedang berrelasi dengannya. Tidak ada bukti. 正在与神相交。 Sekali lagi, relasi kepada Allah dan kepada sesama harus kita demonstrasikan di dalam kehidupan kita. 我们必须证明我们与上帝相交和与弟兄姐妹相交。 Kita lihat pemulihan ini diinisiasi Allah. 上帝开始来救我们，来与神和好。 Salah satunya adalah relasi dengan Allah 其中之一就是我们与上帝的关系， yang diperdamaikan. 我们可以和好。 Kemudian Yohanes katakan relasi dengan sesama saudara. 接下来就是我们与弟兄姐妹的和好， Di dalam pengorbanan Kristus, 在耶稣基督的牺牲里， kita percaya relasi dengan Allah sudah dipulihkan. 在耶稣基督的宝血里，我们与上帝已经和好了。 Namun relasi dengan saudara seiman, dengan sesama kita, 可是我们和弟兄姐妹的相处， itu masih menjadi masalah yang serius bagi kita, bukan? 还是成为一个很大的问题。 Betapa banyak kita tahu 我们知道 Allah sangat mengasihi kita, 上帝爱我们， namun kita mengabaikan saudara kita, 可是我们忽略了我们的弟兄姐妹， kita mengabaikan orang tua kita, 我们忽略了我们的父母， kita mengabaikan saudara kandung kita, 我们忽略了我们的亲兄弟， kita mengabaikan saudara seiman di dalam komunitas sebagai murid Kristus. 我们忽略了我们的在主里面的弟兄姐妹， Bahkan kita tidak peduli dengan mereka. 我们可是不要理睬他们。 Kita tahu 我们知道 bahwa Allah telah mengampuni kita, 上帝已经赦免我们的罪， namun kita belum bisa mengampuni saudara kita. 可是我们还不能原谅他们， Kita masih penuh dendam, 充满仇恨， kita penuh dengan sakit hati. 我们还是对他有伤心， Kita terus bertahan dalam luka hati. 我们还有不能接受他的地方。 Saudara, memang hidup berkomunitas baik dalam keluarga, bergereja, maupun dengan lingkungan sekitar, 在我们信徒生活里，我们在教会里， dalam jangka waktu yang lama tentu akan menghadapi benturan. 在漫长过程中肯定有摩擦， Kita akan menghadapi gesekan, 互相有摩擦， bahkan luka hati dan akar pahit yang dalam. 可能有苦毒，有的受伤， Dengan pasangan hidup kita mungkin 可能跟我们的配偶相处的时候， sekian lama kita mengarungi rumah tangga pernikahan, 我们在经营家庭的时候， cinta bisa jadi benci. 爱变成恨， Dengan rekan sepelayanan, 在同工相处之时， majelis hamba Tuhan, sesama majelis, sesama Sese- pengurus dan sebagainya, 干事或者上帝的仆人之间， sesama saudara seiman, 信徒姐妹之间， anggota keluarga, orang tua, 家庭成员里面， adik-beradik, sahabat, 弟兄姐妹、朋友们， teman-teman kita. 我们的邻居， Tidak ada satupun yang kebal dari keretakan relasi yang menimbulkan cedera yang tidak mudah diampuni. 无可避免
我们肯定会多多少少被伤痛。 Hari ini kita diingatkan, 今天我们上帝告诉我们， pemulihan terjadi karena ada pengampunan. 我们的医治因为有赦免， Pendamaian itu sudah kita dapatkan dari Kristus Yesus. 我们与上帝和好，透过耶稣基督的受难， Kita juga belajar seperti apa yang dikatakan Yohanes. 我们也学习如同约翰所说的， Kasihilah saudaramu, jangan membencinya. 你要彼此相爱，爱你所见的弟兄姐妹，不可恨他们。 Paulus juga pernah menasihatkan kepada jemaat di Kolose. 保罗也对哥罗西书的会友如此说 Paulus： katakan, sabarlah seorang terhadap yang lain. 你们要彼此怜悯， Ampunilah yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. 你必须原谅，彼此原谅。 Dia katakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 好像上帝已经赦免我们的罪，我们也不可以记仇。 Pemulihan terjadi karena ada pengampunan. 我们被医治，因为我们已经被赦免了。 Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, bahkan menegur kita. 上帝的话语再次提醒我们： Jikalau kita sudah mengalami pemulihan dari Allah, 如果上帝已经与我们和好，我们已经被医治， mengapa kita tidak belajar untuk memperoleh pemulihan dengan sesama kita? 为什么我们弟兄姐妹的关系不被医治呢？ Ampuni orang yang bersalah dengan kita. 我们必须原谅对我们有过错的弟兄姐 Mungkin ada 妹。 gesekan yang sangat berat dan tajam, 虽然有很大的摩擦， tapi pandanglah salib Kristus. 当你受痛苦的时候，你 Tidak 仰望十字 tidak ada 架， alasan yang lain selain salib Kristus. 没有别的理由，只有十字架， Itulah yang mampu memulihkan hidup kita. 只有十字架能把一切复原。 Dalam momen Jumat Agung ini, Bapak Saudara, 在受难节时刻里， jangan biarkan cinta kasih kita hanya berakhir dalam rangkaian kata-kata yang indah. 不要让我们的爱停止在言语口头上，而 Tetapi meredup dalam praktek kehidupan sehari-hari kita. 必须延续到我们的生命生活里。 Baik kehidupan pribadi maupun bergereja. 不但在我们个人生活里，也是在我们教会的生命团契里。 Kiranya pengorbanan Kristus yang amat besar itu 但愿上帝主耶稣在十字架的受苦， terus-menerus memulihkan relasi kita dengan Allah dan sesama kita. 再一次把我们复原，在我们弟兄姐妹之间复原。 Saudara, berapa puluh tahun yang lalu 几年前， dalam sebuah kebaktian Jumat Agung, 在一个受难节的崇拜里， saat itu ada satu film penderitaan Yesus yaitu The Passion. 他们播放了一部电影，关于耶稣受难， Diputar dalam kebaktian Jumat Agung seperti saat ini. 好像在受难节里， Saudara, setelah kebaktian usai, 当这个聚会完， ada seorang datang kepada pendeta yang menjadi pengkhotbah pada saat itu. 有一位会友来到牧师，跟牧师讲， Dengan penuh tangisan air mata, 含泪的诉说， dengan penuh keputusasaan, 他绝望的说， dia berkata kepada pendeta itu, 他跟牧师说， seharusnya 本来 kebaktian Jumat Agung ini 这次的受难节， yang ia hadiri adalah menjadi kebaktian terakhir dalam hidupnya. 他参加这个最后一次的受难节， Karena apa, saudara? 为什么呢？ Karena sebelumnya dia sudah merencanakan untuk bunuh diri. 因为他已经准备好了要自杀， Bahkan pisau sudah ada di dalam tasnya. 他已经带了一把刀， Dia berpikir setelah mengikuti kebaktian Jumat Agung dia akan bunuh diri. 他已经想好了， Tapi film 参加完这个受难节他就要自杀。 pengorbanan Yesus itu 可是当这部耶稣受难的电影 memulihkan hidupnya. 提醒了他，恢复了他， Bapak saudara, 弟兄姐妹， Kristus telah memulihkan hidupnya. 耶稣已经医治了他的生命。 Apapun yang kita alami hari ini, 我不知道你所受的苦是什么， Kristus juga mau memulihkan hidup kita. 耶稣也要医治你。 Sudahkah kita mengalami pengorbanan Tuhan Yesus yang memulihkan hidupmu? 你体会到了吗？耶稣所
受的难，在这个受难节， Mari kita berdoa. 我们低下头祷告。天父上帝，我们满心感谢、赞美你。我们有机会再次来参加受难节，但愿主你的话语再次更新我们弟兄姐妹，复兴我们，使到我们更加明白主你的爱，使到我们和家人和弟兄姐妹能够被更加以爱上帝的心来彼此相爱。主啊，求你祝福我们每个弟兄姐妹已经聆听你的话语的，使到主你的圣灵在我们生命里工作，我们可以学习主你的爱，更加进一步的爱主、爱弟兄姐妹。我们把一切交托在主你大能手里，奉主耶稣基督圣名祈求祷告，阿门。